Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة وكما قال. Bismillah, Alhamdulillah, wa syukurillah subhanahu wa ta'ala. Panjat kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutamanya kesyukuran kita dengan nikmat yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling pentingnya nikmatul iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam, Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, iaitu kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita ditempatkan dalam golongan orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Pada kali ini saya akan berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan al-hijrah itu lagi, tapi lebih kepada sudut aplikasi hijrah itu di masa sekarang. Okay. Apakah kita boleh ambil pengajaran, pengiktibaran, faedah daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa ini, masa kini? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Okay. Dan tidaklah kami, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Okay. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan Muhammad, hantarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini, membawa Islam, panji Islam, menyebar dakwah dan panji dakwah sehingga umat manusia mengenali al-Islam. Tujuan untuk membawa rahmat, wa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh manusia. Rahmat lil alamin, seluruh alam ini. Okey. Bukan manusia sahaja, iaitu alam ini, semesta alam ini, termasuklah manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya Rahmatan lil Alamin menyebut beberapa tafsiran, antaranya dalam buku Rahmatan lil Alamin di Dr. Aid Al-Qarni berkenaan dengan Rahmatan lil Alamin. Apa pandangan beliau? Baginda sallallahu alaihi wasallam, satu, baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang manusia utusan Allah. Baginda diutuskan untuk membela nasib umat yang lemah, tertindas, terkebelakang dan terpenjara dengan pelbagai kezaliman. Baginda datang untuk mengangkat maruah mereka sehingga setaraf dengan bangsa-bangsa lain. Baginda sallallahu alaihi wasallam membina satu tamadun baru di antara sekalian tamadun yang sedia ada, dan ia menjadikan tamadun yang paling tinggi nilainya. Itu adalah Rahmatan lil Alamin, dalam buku dikarangkan oleh Dr. Aid Al-Qarni, bahawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang manusia utusan Allah. Baginda diutuskan untuk membela nasib umat, membela mereka yang tertindas, membina tamadun yang paling terbaik di atas muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan kita dari semenanjung Arab yang tandus, tanpa wujud sungai, kebun maupun tumbuh-tumbuhan, menjelajah seluruh pelosok dunia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahir di kota Mekah. Di Mekah, kedudukan Mekah adalah dipenuhi dengan padang pasir, tapi dengan sebab rahmatan lil alamin, Nabi keluarkan umat Arab itu kepada seluruh pelosok dunia, daripada negara yang tandus, yang kerikutan, kepada negara-negara bumi-bumi yang luas, yang kehijauan, yang penuh dengan sungai dan sebagainya. Itu adalah maksud rahmatan lil alamin.
jelas menunjukkan hijrah mempunyai pelbagai kelebihan yang tiada tandingan dan bandingan. Isu pengorbanan merupakan perkara pokok dalam hijrah yang telah dijelmakan oleh Rasulullah SAW. Okay. Hijrah itu adalah satu kelebihan yang tiada boleh kita bandingkan, dan pengorbanan yang yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam peristiwa hijrah ini sangat-sangat tinggi, tidak boleh banding. Isu pengorbanan merupakan perkara pokok dalam hijrah yang telah dijelmakan oleh baginda SAW dan para sahabat. Okay. Dalam buku Mengenali Rasulullah SAW dikarangkan oleh seorang pengarang mengenali Nabi SAW, antara lain menyebut Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan prinsip pengorbanan dengan harta dan tanah air demi mempertahankan akidah dan agama apabila diperlukan. Okay. Pengorbanan para sahabat dan Rasulullah SAW ketika berhijrah, satu contoh tauladan yang sangat baik, tidak boleh dibandingkan. Kerana apa ya? Kerana dengan pengorbanan inilah, kerana pengorbanan inilah Islam telah menjadi satu pilihan yang terbaik oleh seluruh manusia, sehingga ramai di kalangan manusia menerima cahaya Islam ini. Pengorbanan inilah terpaksa Nabi SAW dan para sahabat, terpaksa para sahabat paksa mereka mengorbankan harta kekayaan mereka, kedudukan mereka, bahkan tanah air yang mereka duduk selama itu terpaksa mereka korbankan. Walaupun mereka sangat rindu dan cinta kepada tanah air mereka Mekah, tetapi dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala mereka sanggup untuk mengorbankan perkara itu, sehingga mereka diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan yang paling mulia, iaitu golongan Ansar dan Muhajirin. Dengan pengorbanan ini sebenarnya umat Islam telah memelihara harta, negara dan kehidupan, walaupun kelihatan pada awalnya mereka kehilangan segala-galanya. Terlihat walaupun pada awalnya kita melihat bagaimana para sahabat telah mengorbankan segala harta dan kekayaan yang mereka milik dan apa yang mereka milik, kita nampak perkara itu mereka telah hilang, tetapi sebenarnya mereka telah memelihara harta kekayaan, telah memelihara kedudukan, telah memelihara bumi yang mereka cinta. Akhirnya mereka juga kembali kepada kota Makkah apabila berlakunya peperangan Fathul Makkah dan kejayaan berpihak kepada Islam. Maka itu petanda bahawasanya pengorbanan mereka tidak sia-sia, bahkan mereka dapat mengembalikan hak-hak mereka, terutamanya tanah air mereka, selepas mereka berhijrah ke kota Madinah pada permulaan hijrah Nabi SAW dan para sahabat. Dan selepas itu 9 tahun ataupun lebih kurangnya, mereka dapat menguasai dan dapat membuka Fathul Makkah, dan akhirnya perkara itu kembali kepada pengakuan bersama mereka pula. Alhamdulillah. Tidak syak lagi di dalam usaha melaksanakan ajaran ilahi, ukhuwah dan sikap saling membantu merupakan asas pengorbanan, pertolongan dan kemenangan umat Islam pada setiap masa. Sebaliknya, kecuaian dalam menjalankan perintah Allah inilah merupakan puncak kemerosotan umat Islam dan perpecahannya, hinggakan mereka seperti boleh dikoyak-koyakkan oleh seteru musuh Islam di mana-mana sahaja. Persoalannya, apakah cara untuk mendapat semangat ruh hijrah hingga mampu dijelmakan dalam kehidupan sanubari kita? Di sini saya ingin membuka minda untuk sama-sama kita bermuhasabah sejenak. Sejarak mana kita dengan tata cara kehidupan Rasulullah SAW dalam mencapai mardatillah, iaitu keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya, mari kita sama-sama
muhasabahkan diri kita, mengambil panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah ini sebagai panduan kita, sebagai pengiktibaran kita, sebagai cara untuk kita mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya hati dan nawaitu kita, bagaimana kita mentahqiqkan ubudiyah yang mutlak kepada Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan ini. Okay. Nawaitu kita, niat kita, bagaimanakah kita ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini. Yang kedua, pembuangan segala sifat mazmumah. Buangkanlah segala sifat mazmumah seperti hasad, dengki, tamak, haraba, dan digantikan dengan segala sifat mahmudah yang dianjurkan oleh agama Islam. Okay. Buangkan segala sifat mazmumah dan digantikan dengan segala sifat mahmudah. Okay. Yang ketiga, prestasi ibadat kita adakah masih pada tahap yang sama sejak dahulu lagi, atau terdapat peningkatan sama ada khusyuknya, keikhlasannya, dan benar-benar mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengamalan ibadat tersebut. Yang keempat, sistem muamalat yang sentiasa kita berinteraksi dalam masyarakat untuk urusan harian, apakah menempati piawai syarak yang selamat dari unsur riba, khianat, penipuan dan sebaliknya mengikut sistem Islam. Okay. Yang kelima, berhubung dengan kekeluargaan Islam, apakah ia benar-benar menjadi bait Muslim yang melahirkan sakinah, mawaddah, rahmat, seterusnya melahirkan zuriat salih dan salihah yang menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Okay. Yang seterusnya, Dr. Mustafa As-Sibai berkata, sesungguhnya tentera yang benar lagi ikhlas amat memerlukan kepimpinan yang baik. Natijahnya dia sanggup berkorban untuk pemimpinnya. Ini kerana jika selamatnya pemimpin, maka selamatlah dakwah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dan Abu Bakar berkorbankan dirinya, begitu Ali radhiyallahu anhum, mereka berkorban diri mereka demi menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat contoh tauladan Abu Bakar ketika berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanggup menyusahkan diri, sanggup mendahulukan diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Ali sanggup tidur tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam menghadapi bahaya dan cabaran. Hubungan sesama masyarakat dari yang paling hampir seperti jiran, tetangga, rakan taulan, pemimpin, rakyat, sehingga sesiapa pun dia adakah menepati seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengasaskan kerajaan Islam yang pertama di Madinah. Okay. Meletakkan piagam Madinah sebagai perlembagaan merupakan satu jaminan bahawa sebarang tindakan mesti mengikut lunas undang-undang, lantas memberikan hak semua warga negara, hatta di kalangan orang Yahudi dan bukan Islam sekalipun. Okay. Seterusnya, yang terakhir, memperkasakan peranan masjid bukan hanya terbatas sebagai tempat beribadat sahaja, tetapi hendaklah diperluaskan kepada yang lebih syumul lagi, menyeluruh. Okay. Inilah di antara apa yang boleh kita dapat daripada faedah dan pengajaran daripada penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang kita bersama-sama memperingati Ma'ad Hijrah ini. Di akhir ini saya berkongsi salah satu hadis Nabi sallallahu. Saya ingin berkongsi dengan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Maksudnya, wahai manusia, sebarkanlah salam, jamukanlah makanan kepada orang ramai dan bersembahyanglah ketika orang sedang tidur,
maka kamu akan masuk ke dalam syurga dengan sejahtera. Okay. Asy-Syaikh Al-Qadri berkata, dengan hijrah ini telah sempurnalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengikut sunnah saudaranya di kalangan para nabi. Ini kerana sunnah mereka adalah berhijrah dari tempat kelahiran mereka, seperti berlaku Nabi Ibrahim alaihissalam hingga kepada Nabi Isa alaihissalam. Sunnah hijrah ini adalah sunnah para nabi yang terdahulu. Okey. Bukan sahaja sunnah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku juga penghijrahan ini di kalangan para nabi yang terdahulu. Seperti kata Dr. Muhammad Abu Faris, sesungguhnya hijrah adalah sepenting-penting peristiwa dalam tarikh dakwah Islamiyah. Ini kerana dengannya terbentuk kuasa politik bagi umat Islam dalam menyebar agamanya serta mempertahankan kemuliaannya. Dalam penutupan ini, saya teringat ucapan baginda ketika sampai ke kota Madinah. Apa yang telah saya baca tadi, baginda diperhatikan oleh khalayak penduduk Madinah, termasuk orang Yahudi dan pendeta mereka seperti Abdullah bin Salam. Antara ucapannya tatkala melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam seraya ia berkata, okay, aku mengetahui yang wajahnya bukan wajah pendusta. Kemudian baginda berkhutbah, hai manusia, sebarkanlah salam, jamulah makanan, solatlah ketika manusia sedang tidur pada waktu malam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Riwayat At-Tirmizi. Sesungguhnya hijrah merupakan kejayaan yang pasti diperolehi apabila disertai dengan nawaitu untuk mencari mardatillah. Begitu juga hijrah adalah mukaddimah kemenangan seperti mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu lagi. Sekiranya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ringkas ini dapat diaplikasikan dalam masyarakat dan negara dan tanah air, sudah pasti menentijahkan keamanan, kebahagiaan, kemerdekaan dan juga keharmonian yang membawa kasih sayang antara sama manusia dan dapat melahirkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Pada akhir ini, saya menyeru kepada kita semua supaya sentiasa mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil pelbagai iktibar dan istifadah, kefaedahan perkara yang memberi faedah yang boleh diguna pakai dalam menghadapi pelbagai situasi ketika menempuhi kehidupan di alam fana ini.